Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Pakcik Kimia. Okey, hari ini Pakcik nak fokus pada elektrolisis jenis elektrod. Dalam elektrolisis ni, kita biasanya kita akan ada dua jenis elektrod. Satu elektrod lengai, satu elektrod tak lengai. Elektrod lengai ni biasanya kita gunakan bahan karbon ya, grafit, dan kalau yang kaya tu pakai logam platinum ya. Tapi dalam makmal biasanya kebanyakan makmal kita gunakan grafit lah sebab dia murah. Grafit tu dia sebatian karbon ya. Okey. Yang tak lengai tu kita akan menggunakan sebarang logam. Tapi kena pilih juga logam-logam yang selamat. Contoh kita pakai kuprum, kita pakai logam zinc. Yang popularnya kuprum lah, senang dapat ya. Okey, hari ini kita nak bincangkan bagaimana elektrolisis elektrolit yang sama, tetapi sekiranya kita tukar jenis elektrod, hasilnya akan bertukar. Okey, contoh kat sini. Elektrolisis kuprum sulfat aqueous. Sebenarnya larutan, konsep larutan ni kita mesti ada bahan larut dan juga pelarut. Dalam makmal, pelarut universal yang kita gunakan adalah air suling. Ya. Air suling tu dia H2O juga. Ya. Dan kuprum sulfat ni, CuSO4 tu, bila kita tambahkan garam kuprum tu dengan air, kita kacau-kacau, dia jadilah larutan kuprum sulfat. Dalam kuprum sulfat, kita ada cation cuprous, Cu2 positif, dan juga anion sulfat, SO4 2 negatif. Tetapi dalam air pun menyumbang juga cation dan anion. Iaitu air ni kita ada H+ dan OH-. Ion hidroksida dan ion cation hidrogen. Okey. Kes pertama, kita menggunakan grafit ya. Ni anode, sepanjang-panjang ni berakhir di anode, dan ini sepanjang-panjang ni berakhir di kathod. Kita pakai grafit yang warna hitam ya. Bila ditambah dengan air, maka cation dan anion tu akan berada di dalam bekas ni. Okey, anode akan menarik anion dan kathod akan menarik cation. Okey. Anode dekat sini, anion yang ada adalah sulfat dan hidroksida. Cation dekat sini adalah kuprum 2 positif dan hidrogen. Okey. Untuk mengetahui siapa yang akan dinyahcaskan, kita rujuk kepada siri nyahcas cation dan anion. Sebab itulah macam Pakcik cakap hari itu, elok kamu hafal untuk memudahkan kamu. Okey, kalau kita bandingkan, kita fokus pada anion dulu. Kita ada sulfat dan hidroksida. Sulfat dan hidroksida. Menggunakan jadual ini, siapa bawah dia menang. Bermaksud dia akan terpilih untuk dinyahcaskan. Maka yang menang adalah ion hidroksida sebab dia bawah daripada sulfat ya. Okey. So persamaan yang berlaku di anod adalah pengoksidaan, oksidasi. Kita ada 4 mol OH ni menjadi 2H2O plus O2 dan 4 elektron. Bermaksud bila kita tutup aja litar, tindak balas pun berlaku, kita dapatlah gelembung oksigen. Sebab hidroksida di bawah, maka dia akan terpilih untuk dinyahcaskan dulu. Dapatlah gelembung-gelembung oksigen. Nak kumpul bolehlah. Okey. Kemudian di kathod pula, kamu tengok antara kuprum 2 positif dan ion hidrogen. Siapa lebih bawah? Okey, ion hidrogen dekat sini, kuprum 2 positif kat sini. Maka kuprum 2 positif akan terpilih sebab kedudukannya adalah lebih bawah daripada hidrogen dalam siri elektrokimia yang melibatkan
cation dan anion. So, kuprum 2 positif yang menang. Dia akan dinyahcaskan menjadi atom kuprum. Elektron ditulis dekat sebelah kiri daripada tanda persamaan anak panah ni. Sebab ini adalah tindak balas penurunan, reduction. Ya? Okey, bila kita menggunakan elektrolit yang sama, ya, tapi kita tukarkan elektrod kepada elektrod yang tak lengai. Ya. Contoh kat sini kita menggunakan elektrod kuprum. 2 rod kuprum kat sini. Lakukan benda yang sama. Bila kita tutup aja lita ni, tunggu. Saya tunggu. Tak ada pula gas keluar. Boleh ingat? Kalau pakai grafit, ada gas oksigen kan? Ini tak ada pula gas yang muncul-muncul. Tetapi pemerhatian dia dapati bahawa rod kuprum ni makin lama makin cerah. Nipis ke? Makin lama macam terhakis lah. Yang dekat belah sini pula macam biasalah. Tetap ada logam-logam kuprum terbentuk kat sini. Maka setelah dikaji-kaji oleh datuk-datuk kimia kamu, didapati bahawa dekat anod bila melibatkan logam yang tak lengai, logam itu yang akan bertindak balas dulu. Apa yang berlaku adalah anod akan melarut, bermaksud daripada atom kuprum ni, dia akan menjadi cation kuprum 2 positif. Saya ulang sekali lagi, sepatutnya kalau menggunakan grafit, wujudnya gelembung-gelembung gas, tetapi tak berlaku gelembung-gelembung gas. Didapati bahawa rod anod ini makin lama makin terhakis, menipis. Ya? Dan persamaan dia sebenarnya adalah bukannya terhasil oksigen ni, tetapi kita dapati bahawa atom kuprum tu telah menjadi cation kuprum 2 positif tambah mengalami proses pengoksidaan. So dalam kes ini kita imbangkan kuprum 1, ni kosong, ini letak 2 positif. Lain pula ceritanya. Ya? Okay. Tetapi yang berlaku di katot masih sama. Kuprum 2 positif tambah 2 elektron menghasilkan logam kuprum. Banyaklah logam kuprum terkumpul dekat sini. Okey, kesimpulan dia. Bila kita tukar sahaja jenis elektrod, hasil mungkin berubah. Dan terbukti dekat sini, bila kita menggunakan logam kuprum di anod itu yang melarut. Tapi kalau anod ni, kalau kita menggunakan grafik, kita dapati gelembung-gelembung gas oksigen. Okey, yang ini saya rasa kamu boleh terbitkan dengan sendiri. Tapi yang ini ramai murid ada masalah nak terbitkan. Okey, digalakkanlah kalau nak cepat menjawab periksa, elok kamu hafallah. Dia sebenarnya macam ni. Ini ada sedikit rahsia tentang mengimbangkan persamaan. Okay? Saya bagi tahu kat kamu. Tadi habis ya. Okey, yang ni macam mana nak terbitkan persamaan ini. Asalnya kita ada OH yang dioksida. Bertindak balas, hasilnya adalah air tambah oksigen. Sebab ini adalah tindak pengoksidaan. Elektron ditulis di sebelah kanan. Okey, kamu tengok. Biasanya kamu akan imbangkan cation dulu. Okey, hidrogen ni ada 2, letak 2 dulu kat sini. Okey. Lepas tu kita imbang oksigen pula. Ini trik dia. Sekarang ni oksigen belah sini ada 2. Ini ada 1. Okey. Digalakkan untuk memudahkan kita, kalau ada 1, bila tambah dia akan menjadi nombor ganjil. Oleh itu, kita hilangkan nombor ganjil dengan darab 2. Okey, saya ulang lagi. Mana-mana kamu jumpa yang ganjil tu, kamu darab 2 supaya ia bernilai genap. Dalam kes ini 2 oksigen. 2 oksigen tambah 2 oksigen jadi 4 oksigen. Dah genap. Kira balik kat sini. Okey. Hidrogen ada 4. Tulis 4 kat sini. 4 hidrogen. Oksigen ada 2 tambah 2, 4. Dah seimbang. Kemudian dari segi cas pula, ini semua ada
4 negatif, letaklah kat sini 4. So 4 negatif, 4 negatif. Maka imbanglah persamaan tersebut. Ya. Okey, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa dalam rancangan seterusnya. Cuma itulah, apa-apa yang saya cerita ni kamu faham, Alhamdulillah. Tapi mesti rujuk dengan cikgu kamu, sebab cikgu kamu adalah yang terbaik. Okey, kalau macam tu insyaAllah saya berhenti dekat sini dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nujum yang dah terbilang, menilik semua temberang. Ahlil nujum tak beralang.